Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Selamat menyambut Deepavali. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, saudara saya Dr. Zul, Sani, Idham, Fahmi dan seluruh pimpinan Pak Ya pada pimpinan Pakatan Harapan di peringkat nasional dan negeri Selangor. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada jawatan kuasa jelajah mobilisasi. Malam ini adalah negeri yang ketiga. Johor, semalam di Melaka, malam ini di Selangor, malam besok di Perlis. Lepas itu kita akan round sehinggalah pada 21 hari bulan nanti, Pakatan Harapan akan mencapai kemenangan dan membentuk kerajaan pada 20 hari bulan November. Saya sebagai pengerusi bersama dengan pengarah dan jawatan kuasa termasuk Pak Ya, kita mengatur program ini dan memberi notis yang singkat. Karena nak pilihan raya dia tak boleh bekerja seperti selalu, mesyuarat dan sebagainya. Kita kira buat arahan. Dan Alhamdulillah, nampaknya setiap negeri, bila kita memberi arahan, sambutan yang diberikan, kerjasama yang diberikan amat menggalakkan. Terima kasih kepada Pakatan Harapan Negeri Selangor. Hadirin sekalian, bila ada Datuk Seri Anwar depan, saya tak payah panjang dah. Kalau tidak, nak kena tunggu Datuk Seri datang, saya kena bersyarah sampai bakal Perdana Menteri kita datang. Saya nak sebut di sini, semua bila bercakap, saya lihat dalam tulisan-tulisan menceritakan kelayakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Bagi saya, Datuk Seri Anwar lebih daripada layak untuk menjadi Perdana Menteri. Jangan tepuk lagi. Kelayakan yang paling utama, beliau mesti mendapat kemenangan. Pakatan Harapan dan rakan Pakatan Harapan kena menang lebih daripada 112 kursi. Ini bersyarahlah Anwar Ibrahim layak, pakar antarabangsa. Kuala Selangor kalah. Hampa nak mampu? Anwar Ibrahim pergi Bangsa Bersatu, UNESCO dan sebagainya. Tanjung Karang kalah. Kita mau pilihan akan datang, Kuala Selangor, Pakatan Harapan menang. Tanjung Karang, BN kalah. Sabak Bernam, Pakatan Harapan mendahului. Barisan Nasional tercorok ke belakang. Semua 22 Selangor ini Pakatan Harapan menang. Kerajaan negeri dah 3 penggal lah. Takkanlah tak boleh ambil Tanjung Karang, Sabak Bernam, Sungai Besar. Kamu ni apa ni? 3 penggal kamu buat apa? Di peringkat negeri sudah tentulah akan menjulang kemenangan di parlimen. Ya, barulah kita boleh bercakap Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri. Saya tak mau lagi 21 hari bulan pukul 1 pagi kita masih menyebut Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal Perdana Menteri. No, no, no. 21 hari bulan, pukul 1 pagi, kita sudah cukup bilang untuk membentuk kerajaan. Pukul 10 pagi, Datuk Seri Anwar akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mengangkat sumpah. Itu caranya. Kalau kita duk kata layak, 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 sekali kita dapat keputusan pilihan raya tak menang, layak macam mana pun, duk bakal situlah. Tak ada bakal dah kali ini, insya-Allah.
Kita lihat masuk, jelajah dah masuk. Ketiga negeri ini kita nampak sambutan semakin hebat. Orang Melayu yang diracunkan pemikiran mereka oleh UMNO dan PAS, kita beri penawar, yaitu kita bagi dia minum air tanah untuk membuang racun yang ditanam oleh UMNO PAS pada orang Melayu. Racun mereka tidak lain. Kalau jahat orang Melayu tu, rasuah kah? Dia Melayu Islam. Kalau naik Cina DAP ni, Hanayo ni, mereka ni Cina. Yalah Hanayo tu Cina, dia pakai baju kurung pun tetap Cina. Dia takkan jadi Melayu. Tuhan dah tentukan. Artinya bila kita pertikai Hanayo ni Cina, kita menghina Tuhan. Sebab itulah kita disuruh berkenal-kenalan li ta'arufu, berkenal-kenalan, dan tugas kita fastabiqul khairat, berlomba buat kebaikan. Kita kecam komunis, ya tak apa. Kita tolak komunis. Komunis Cina sekarang jadi world power. Kuasa ekonomi nombor 1 dalam dunia, tak berapa lama lagi. Kita kata Islam ya'lu wa la yula alaih. Islam tinggi dan tak ada yang lebih tinggi daripada Islam, kepercayaan kita. Tapi tinggi apa? Kalau orang Islam banyak terlibat dalam rasuah. Negara-negara orang Islam bukan mengekspor tamadun, mengekspor pelarian sekarang ini. Artinya kita tertinggal ke belakang. Kita kena tebus ketinggalan kita itu dengan kembali kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cara mengatakan bahawa mereka ni Cina, mereka DAP, mereka jahat. Melayu walau Najib, walau Zaid, walau siapa yang didakwa di mahkamah, kita kena sokong sebab mereka Melayu Islam. Pahaman ini memang teruklah hadirin sekalian. Dan sekarang kita hadapi masalah di Malaysia ialah masalah corruption. Ini yang paling utama. Saya jadi ahli parlimen lama dah. Saya masuk tahun 90, Datuk Seri Anwar masuk tahun 82. Kemudian kita tengok belanjawan setiap tahun. Bagi saya belanjawan lah, saya yang tak pandai akaun ini, belanjawan memang baik. Dibuat oleh pegawai-pegawai kerajaan, pakar-pakar. Daripada zaman dulu sampailah zaman sekarang, belanjawan baik. Zaman Datuk Seri Anwar. Diperkenalkan PPRT. Bagus. Iaitu orang miskin dapat bantuan rumah. Tapi ada menteri mereka yang tak guna. Apa itu? Di mana? Dalam PAC kami bincang, pejabat akauntan negara tunjuk PAC ni dalam mesyuarat ni, ada rumah-rumah banglo dapat bantuan RM5,000. Duit itu mereka buat apa? Buat garaj kereta. Sedangkan orang miskin yang rumah bumbung, tirai, dinding tak ada, tak dapat bantuan. Akhirnya bila kita timbulkan, ada orang buat report dan sebagainya, polis bertindak, SPR bertindak, tangkaplah pegawai kerajaan. Menterinya terlepas. Tonton siapa menteri waktu itu? Anwar Musa. Yang kena tangkap kereta dia. Dia tak kena. Jadi dari sekalian, masalah kebocoran leakage ini menjadi-jadi. Dulu sikit, sekarang makin banyak. Sampailah kepada, katanya sekarang leak, tirih sampai 60 bilion. Saya memang tak pandai dalam bahagian akaun ini. Saya dengar ceramah Rafidi. Saya dengar Tony Pua. Saya dengar Guan Eng. Saya dengar Dr. Jomo. Dia kata Malaysia ni korup, rasuahnya terlalu banyak, leakage ni. Macam mana kita nak tahu? Bila kita kebetulan dapat jadi menteri, Datuk Seri Anwar kata dulu saya berjalan pun mengengkang. Allah berjalan elok sejak jadi menteri pertahanan ni. Iyalah Anwar, oi, nak jaga askar. Kita terus sekalian, kita dengar cerita kapal. Kapal yang beli daripada Perancis, kapal selam. Kita dengar cerita helikopter. Kita dengar apa itu 8x8 yang dibuat di Kuantan. Kita dengar semua. Tapi betulkah cerita itu? Maka kabinet, saya minta buat jawatan kuasa dan di bawah kabinet,
siasat dulu Kementerian Pertahanan. Siasatlah. 6 bulan saya tanya, kita menteri rupanya boleh panggil pegawai. Dulu saya tak tahu. Itu sudah Noah. Dia panggil, macam mana siasatan, dekat mana lah? Baru 6 bulan dia kata kita dapati rugi, land swap, tanah kementerian buat projek dijual dengan harga di bawah pasaran, bukan pasaran. Itu saja kerajaan sudah rugi 500 juta. Kau kata 500 juta? Kemudian tunggu, kapal patut zaman saya kena lancar bulan 5 tahun 2019. Satu pun tak siap. Saya naik helikopter pergi tengok. Baru duk potong besi. Bila nak siap ni? Kemudian katanya kalau nak siap, kena tambah lagi 3 bilion. 6 bilion telah berlalu. Kemudian kita kata, kenapa duit ni pergi mana? Setahun kemudian diberitahu, 400 juta dibayar, tak ada kena mengena dengan buat kapal. Ini cara wang tuan-tuan dibelanja. Mari sini, hidup Melayu! Hidup Melayu! Ni, naik orang tengkok. Tapi inilah dia yang duk perhabis duit. Daripada zaman Najib, Menteri Pertahanan, Zahid Hamidi, sampai kepada Hishamuddin. Begitulah juga seorang wanita. Kita panggil dia untuk jadi jaga LTAT, CEO. Dia bekerja dengan begitu profesional. Dia beritahu saya, Webi, kita kena isytihar keuntungan yang sebenar, LTAT. Bukan 7-8%, tapi 2.5% sahaja. Keuntungan selama ini disiar artificial, bukan betul. Wang pinjaman dikatakan untung. Saya kata kalau kita isytihar 2.5%, nanti orang maki kita. Tak apa. Biar mereka maki tahun ni. Tahun depan, tahun lagi sekali, kita akan perbetulkan LTAT ini. Salah satunya, LTAT melabur 555 juta dalam perangkap tu, AAS itu. Syarikat yang paling tak guna sekali. Bila kita perintah, duit itu tentu hilang. Saya berbincang dengan Anthony Lok, Cina DAP ini. Lim Teluk Cina. DAP pula tu. Saya kata boleh tak duit itu kembali kepada tabung Angkatan Tentera? Linggo yang kata banyak, 555 juta. Saya kata boleh tak beri dengan sekali keuntungan? Untung apa dia kata? Rugi. Tapi untuk membantu lembaga tabung Angkatan Tentera yang penyimpannya 90% orang Melayu, semuanya bekas tentera, maka dia sanggup kementerian itu pulang balik kepada lembaga tabung Angkatan Tentera sebanyak 555 juta. Siapa menyelamatkan tabung Angkatan Tentera ini? Orang yang bernama Anthony Lok. Bukan yang bernama Zahid Hamidi. Woi! Kenapa hang menari? Main di sini, wah Cina, jangan sokong Cina. Aku geram ni, aku maki lebih teruk ni. Aku balik zaman muda dulu, mampu hamba. Ini yang tadi sekalian kita tengok. Tireh ni baru satu kementerian. Kalau pergi ke JK, ke kementerian lain, saya ingat begitulah tu yang senang 60 bilion. Bila kita melawat sekolah-sekolah, guru besar mengadu. Paip pecah, jamban pecah, kantin tak siap. Kita tanya kenapa tak minta? Kerajaan kata tak ada duit. Pergi balai polis, Bukit Aman, tingkat 2. Tempat orang besar, nak di soal siasat, tingkat 2. Lantainya pecah. Saya kata ni Bukit Aman ni. Kalau Bukit Malut, tak tahu macam mana lagi. Kalau Bukit Mentajam, tak tahu ni Bukit Aman. Lepas saya di interview, telefon saya disedut maklumat di rampai itu kerja dia. Saya tak mau komplain. Saya kata saya nak ke Tandas. Pergi ke Tandas. Air tak ada. Ini Bukit Aman ni. Allah mak kita ni jenuh lah usung merata. Nak pergi basuh. Ini Bukit Aman. Kenapa? Duit tak cukup. Pergi ke rumah-rumah Angkatan Tentera. Kalau kita tengok di Sabah dan di Sarawak, kadang rumah Angkatan Tentera
Anak lelaki darjah 6 bertumbuk dengan adik dia, boleh jatuh ke bawah, dinding tu boleh pecah. Kenapa? Duit tak ada. Mana pergi duit? 50 bilion YNDB. Tireh 60 bilion. Ya, bila bengkong belanjawan, sonoklah. Cek kia, bantuan mesin jahit, bantuan buat kain, buat kuih, bantuan ini dapat RM6,000. Hanayo pun tepuk lah, pam, 6,000. Hanayo, Rosmah dapat 180 juta. Cik Kiah dapatlah 6,000. Ini yang digembar-gembor. Memanglah bantu Cik Kiah kita setuju. Bantu Ahliong kita setuju. Bantu Maniam kita setuju. Bantu ni orang yang curi ni. Berbilion. Inilah yang kita kena hentikan. Saya yakin kewibawaan untuk mengurangkan atau berhenti ketisiran ini ada kepada wajah Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada. Sebab dia duk cakap tajuk ni selalu. Yang miskin papa ke dana, yang kaya dapat berbilion. Jadi Perdana Menteri nanti, saya yakin dia akan buat. Siapa jadi menteri bawah Tan Sri Anwar, Datuk Sri Anwar, saya kata mampu lah. Dia akan panggil seorang-seorang nanti dia tanya, kamu buat apa? Kamu buat apa? Jangan panggil saya, sudah. Hadirin sekalian, kita boleh buat. Sebab sekarang ni kebocoran terlalu dahsyat. Kita tak boleh bayangkanlah. Sekarang ni orang-orang kampung ni. Orang Melayu kita ni. Hampa komplain pergi Mekah sampai 25,000. 35,000. Orang Singapura pergi Mekah 7,000 ya. Duit kita dengan duit Singapura masa sama dulu. Mereka pergi Mekah RM7,000. $7,000, kita pergi Mekah RM7,000. Sekarang mereka pergi Mekah $7,000, kita pergi Mekah RM25,000. Sebab RM1 duit Singapura RM3.20. Hampa kalilah dengan 3. Bukan kerana naik kapal terbang tambang mendadak naik, muasasah haji naik mendadak, bukan. Itu kenaikan itu berlaku kerana nilai ringgit kita jatuh. Bulan 12 ni mungkin $1 RM5. Pak kita pergi mana arah kita, Rasul? Kita mengikut ni je lah. Nak pergi Singapura, kita naik teksi tu nak luruh jantung. Tengok, $15. Kita kali dengan RM3.2. Dah apa ni, RM45. Sekali lagi dia naik 20. Dah RM66. 100 meter lagi saya nak pergi, saya suruh berhenti sini. Berhenti. Sebab lagi dia naik lagi pula dah. Makan pula warung boleh lah. Warung boleh lah dah lagi. $5, $6. Kita boleh makan. Tu pun dah kali dengan 3 sudah RM20. Masuk restoran, mari bil. $70 melengung kita. Makan tengah hari sampai RM200. Bukan kerana mahal. Kerana duit kita jatuh. Faham ke tak? Pasal apa jatuh? Pakat curi. Reserve makin kurang. Nak pulih balik. Salah satu cara tukar pemerintah. Dan kita telah buktikan kita turun 10 angka di sudut rasuah. Dan sekarang insyaAllah, bila tabiran baru ini, kita baiki segala kesilapan kita selama 22 bulan, yang ada salah lah. Dan we move forward lebih baik lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Selamat memenangkan Pakatan Harapan di Kuala Selangor dan di seluruh negeri Selangor. Terima kasih kepada semua.